Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak berkongsi berkenaan dengan satu aplikasi ataupun satu software yang dinamakan ClassPoint. Okay, cara untuk kita search dan download ya ClassPoint ni. Okay, just type je ClassPoint dan kita akan nampak dia akan terus appear dekat situ. Interactive Classroom Quiz in PowerPoint. Itu dia maksud ClassPoint. Dia interactive classroom quiz in PowerPoint. Yang best dia sebab kita terus integrate quiz ni di dalam kita punya nota, kita punya lecture notes dalam PowerPoint kita tu. Okay, dan kita bagi student quiz on the spot, respond on the spot, dan kita akan receive respon tu, dan kita boleh view dalam kita punya slide. Dia akan masuk jadi part of slide kita. Tu yang menarik tentang ClassPoint. So cara dia, kita kena klik yang ni dan kita boleh download ya. Kita boleh download. Dia ada downloader dia lah kat sini. Yang mana dia compatible dengan Windows devices only. Dan juga compatible dengan Windows 10, Windows 11 dan juga Office lah. Office macam yang saya pakai ni Office 365. 2019 boleh, 2016 boleh, 2013 pun boleh. Tapi semua Windows devices. Okay. Lepas kita dah berjaya download, kita boleh open kita punya PowerPoint. Tapi sekejap, saya nak tunjukkan. Dia ada package ya, Okay. So dia ada dua package lah, yang basic dan juga yang pro. Yang school ni dia bukan individu. Okay. So yang basic, kalau kita nak pakai yang basic untuk practice, mungkin kita boleh consider yang basic dulu untuk get familiar dengan apa itu ClassPoint, macam mana ClassPoint ni integrate dalam kita punya PowerPoint kan. Kita boleh guna yang basic dululah. Yang basic ni pun sebenarnya dah cukup lah kalau untuk kelas. Sebab dia limit kepada 25 orang. Okay, yang boleh join quiz yang kita buat dalam kelas kita tu lah, 25 orang. Lepas tu dia limit pada 5 question per PowerPoint. Maksudnya 5 je lah kalau contohnya kita nak gunakan untuk kelas. Maybe macam beginning of the session tu, kita nak mulakan dulu dengan macam quiz. Kita boleh set lah 1-2 soalan. Lepas tu mungkin tengah-tengah 1 soalan, 2 soalan, dan akhir sekali 1 soalan. Jadi 5 soalan lah. Tetapi kalau kita nak lebih daripada 5 soalan, kita kena upgrade kepada yang pro. Okay, upgrade kepada yang pro. Dan yang free tu, kita boleh sebenarnya access semua jenis soalan. Lepas tu ada leaderboard ni, maksudnya kalau kita boleh pilih pemenang lah. Okay, kita boleh paparkan pemenang, sama macam konsep Kahoot juga. Lepas tu yang best, dia ada slide annotation. Okay, slide annotation yang mana dia sebagai whiteboard. Kita boleh add whiteboard ni at any time, add another slide kosong untuk kita annotate dekat situ. Okay, tu yang menarik, dia antara slide annotation dengan digital whiteboard tu. Okay, boleh annotate dekat existing slide, boleh add another slide. Okay, so yang ni kena download lah, sama macam tadi lah. Kalau dah download, okay, dah tak perlu dah. Okay, tapi kalau rasa tak mencukupi, kita boleh upgrade lah kepada pro. Of course, kalau dia ada boleh beli monthly, boleh beli untuk 6 bulan, boleh beli untuk setahun. Untuk setahun yang paling murah lah. Tetapi sebenarnya kalau sebenarnya kita kena join, okay? Jom kita semua join community ClassPoint Malaysia di Facebook. Sebab dekat situ ada admin ClassPoint Malaysia yang ada announcement, selalu ada announcement berkenaan dengan training. Dan kadang-kadang melalui training ni juga ada offer discount untuk pembelian ni lah, pro ClassPoint ni. Kadang-kadang kalau kita ikuti training daripada master trainer dia tu, ada juga offer-offer tertentu yang mungkin kita boleh dapat. Kalau tidak, kalau kita beli macam ni, kita akan bayar $8 lebih kurang $9 sebulan. Okay?
Okay, so lepas dah berjaya download, kita pergi dekat PowerPoint. Okay, so PowerPoint kita kalau belum download, kita tak nampak lah Inno ClassPoint ni. Tapi lepas dah download saja dalam kita punya komputer, bila kita onkan je, kita buka je kita punya PowerPoint, kita akan nampak yang ni lah Inno ClassPoint. So kita kita prepare kita punya slide macam biasa. Kalau kita dah ada existing slide, kita boleh buka je existing slide tu. Okay, buka je dan kita boleh apply lah sebenarnya yang ni, Inno ClassPoint ni. So bila kita klik, dia akan keluar paparan macam ni lah. Okay, yang pertama sekali, of course bagi yang belum pernah guna, bagi yang belum pernah guna tu, kena sign in dululah. Kena sign in terlebih dahulu. Bagi yang belum pernah guna. Okey, bagi yang belum pernah guna. Tapi bagi yang sign up dulu, lepas tu baru sign in lah. Tapi yang dah sign in, bila kita buka, dia terus appear macam ni lah. Okey, macam yang saya punya ni, saya pakai Pro version. Okey, saya dah sign in menggunakan ID, inilah ID staff UiTM. Okey, saya pakai ID ni, ID staff UiTM ni sebab saya punya sebab saya punya PowerPoint menggunakan Office 365, yang saya sign in juga menggunakan ID yang sama. So saya pilih yang sama lah supaya saya sendiri tak confuse. Okey. Okey, so sebenarnya kita boleh set apa saja soalan yang kita nak. Kalau kita tengok kat atas ni kan, dia ada multiple choice. Multiple choice, kita boleh bagi soalan macam soalan objektif lah, pilihan jawapan. Nanti pelajar akan terus jawab lah on the spot. Pelajar jawab di mana? Jawab di telefon. Okey, lepas tu word cloud, short answer macam soalan subjektif, soalan jawapan pendek. Okey, lepas tu slide drawing dan juga image upload. Saya suka untuk saya punya subjek. Okey, subjek structural engineering, subjek calculation. Saya memang banyak pakai yang dua ni, slide drawing dengan image upload. Slide drawing dengan image upload sebab kadang-kadang kita sediakan diagram, kita nak minta pelajar-pelajar untuk letakkan untuk tanda kat mana unknown reaction, ataupun kita just bagi soalan, kita nak test student, bulatkan kat sini, kat mana jawapan, kat mana dia punya maximum displacement. So kita boleh pakai slide drawing ni, di mana slide kita ni akan terpapar pada student punya handphone. So dia pakai dia punya handphone tu pakai handphone semua touchscreen kan. Jadi dia akan tandakan guna jari lah dekat dia punya phone tu. Lepas tu dia akan upload dan masuk ke dalam kita punya slide sejawapan tu. So semua respon tu akan masuk sebagai slide yang baru dalam kita punya PowerPoint kita ni, file PowerPoint yang kita sedang present. Okey, image upload ni, yang ni kadang-kadang kan macam saya bagi soalan untuk pelajar, suruh pelajar kira. Okey, tolong kira reaction, tolong kira displacement, ataupun tolong draw free body diagram. Kita nak tengok kan macam mana pelajar draw free body diagram. Okey, kalau tanpa ClassPoint ni, kita pun tak dapat tengok on the spot. Kita kena bagi dulu exercise tu, dia kena submit dulu kat kita kan. Tapi kalau kita guna yang ni, dia boleh submit on the spot dan kita boleh review on the spot. So kita boleh tahulah student ni faham ke tak faham. Jadi macam senang bila ada interaksi dua hala macam ni, kita gunakan ClassPoint ni untuk ada two-way interaction lah kan. So pelajar pun boleh akan ada macam active participation antara kita dengan pelajar. So jadi macam kelas tu berlangsung dengan menarik lah. So yang ni yang saya dah cuba pakai untuk semester inilah. Baru bermula semester ni. Okey. Kita cuba tengok So dia akan function bila kita dah set. Kita dah set dan dia akan function bila kita klik slideshow Kita klik slideshow. Okey, kita klik slideshow ni. Selagi kita tak klik slideshow, dia tak akan boleh mulakan lah. Kita tak boleh mulakan quiz tu. Okey. So katalah ni saya letak tajuk ClassPoint.
Okey, lepas tu kita bagi soalan kat pelajar. Apa soalan kita nak tanya pelajar? Soalan pertama nak tanya pelajar. Any question boleh tanya. Apa pun. Dah makan ke belum contohnya. Okay, any question. Design lah slide kita macam mana pun. Kita nak design slide kita guna Canva ke. Apa saja bentuk slide tak kisah. Yang penting nanti kita akan add question. Okay, design lah macam mana pun. Ni bergantung kreativiti kita kan. Okay, ni soalan dia. Okay, so macam mana nak aktifkan? Kita klik in no class point. Okay, soalan ni kita nak jawapan dalam bentuk word cloud contohnya. So, dia akan appear dekat sini, word cloud. Okay, lepas tu ada setting yang kita boleh set. Okay, kalau kita nak, kita juga boleh set close submission ni automatically after 1 minute. Kalau kita tak tekan kat sini, kita kena stop manually lah, stop manually. Lepas tu limit number of submission to 1. Kalau kita nak ubah, kita nak pelajar mungkin bagi jawapan lebih daripada sekali, kita pun boleh ubah dekat sini. Okay, maksimum 5 kali lah yang dia bagi. Okay, so kalau kita nak dia close sendiri submission, kita tekan je yang ni. So dia akan close submission after 1 minute. Kalau kita tak check this, okay, kita kena stop dia manually. Stop manual pun tak apa. Okay, kadang-kadang macam bila bagi soalan calculation ni, kita stop manual je kan. Kita nak bagi masa pelajar kira. Tapi kalau kita memang nak bagi quiz tu, okay, jawab dalam 1 minit. Okay, kita set je masa. Okay, so macam ni je cara kita set. Okay, word cloud. Okay, katalah bagi soalan kedua. Kan, bagi soalan kedua ni saya nak insert diagram. So saya pergi dekat picture, online picture. Kita buat slide ni macam biasa. Okay, tak ada apa-apa perbezaan. Okay, saya type gambar kat sini, beam. Saya nak gambar beam. Okay, kita search. Okay, so saya nak gambar ni. Okay, saya nak gambar ni, saya insert. Okay, saya nak gambar ni, so saya insert gambar ni. Saya insert dia dah masuk kat sini kan. Okay. So ini soalan dia, kita minta pelajar untuk draw free body diagram contohnya kan. Ataupun calculate ataupun write equation, any question lah kan, tapi regarding to this. Tapi pelajar tak tandakan dekat sini, pelajar buat dekat dia own paper, lepas tu snap picture dan upload gambar tu terus ke dalam sinilah, ke dalam kita punya slide. Okay, so yang ini saya nak set pelajar upload image. Okay, pelajar upload image. So saya letak kat atas. Okay, boleh ubah je kat mana-mana. Okay, so kalau short answer pun boleh. Kita boleh bagi soalan dan kita tunggu jawapan pelajar dalam bentuk short answer. So dia akan appear jugalah. Okay, kita boleh type soalan. Type soalan, kita what type of ataupun name 2 types of determinate beam. Okay. Okay. So, kita pergi dekat class point. Kita pilih short answer. Okay, short answer. Okay. Okay, so dah ready lah. So, yang ni
soalan dah makan ke belum. So dia kena jawab dalam bentuk dia type je apa dah makan, makan apa, kan, contoh macam tu lah. Okay, yang ni image upload, yang ni short answer. Dan of course satu lagi tu yang kita belum set adalah multiple choice lah. Multiple choice, kita tanya soalan ni. Okay, soalan dia, okay, pilih jawapan yang betul untuk pilih jawapan yang betul. Okay, pilih jawapan yang betul. So soalan dia, okay, contoh laksa adalah sejenis kita buatlah A, makanan, B, minuman. Kan macam ni. Okay, so kita besarkan font. Okay, kemudian kita pergi balik dekat class point dan kita pilih multiple choice. So, jawab ada 2 jawapan. Has correct answer, kita pilih lah. Kadang-kadang kita nak buat survey je kan, kita tak payahlah pilih ni kan. Jawapan dia adalah ni kalau yang ada jawapan lah, yang ada jawapan. Tapi kalau setakat kita nak buat kita nak bagi soalan yang jawapan dia multiple choice, kita nak buat survey. Contoh, berapa orang daripada kalangan, berapa orang lelaki yang join, berapa orang perempuan yang join, kan. Contoh macam tu lah kan, survey, kita tak payah set jawapan lah. Okay, number of choices 2. Jawapan dia adalah A. Okay, macam tu. Okay, jawab dalam 1 minit contohnya lah kan. Okay, so ini kita dah pilih lah, kita dah set lah beberapa soalan. Semua jenis kategori tu saya dah sediakan dan kita nak tengok satu persatu. Okay, kita cuba ya. Okay, macam saya cakap tadi, kita kena tekan dulu slideshow. Okay, bila kita tekan slideshow, dekat bahagian atas, bucu atas kanan tu, dia akan paparkan kelas kod. Okay, dia akan paparkan kelas kod. Dalam sesi kelas kita dengan pelajar, apa kita buat, kita hanya untuk aktifkan, untuk kita invite student untuk join this quiz or this activity, kita hanya perlu paparkan QR code. Okay, cara nak papar QR code, kita kena klik dekat bawah ni, belah kiri bawah, bucu bawah, klikkan logo class point. Okay, dia akan papar QR code. Dia akan papar QR code. So, kita bagi masa pelajar untuk scan. So, pelajar dia, walaupun contoh dia tengok kita punya lecture tu dari handphone, dia masih lagi boleh guna handphone dia untuk scan. Sebab apa? Dia boleh buka banyak window kan. Tapi suara kita dia masih boleh dengar daripada phone. Dia cuma perlu aktifkan dia punya kamera. Okay, lepas tu dia scan dekat QR code tu. Dalam masa yang sama, kita bagi arahan, dia boleh dengar lagi dekat phone. Walaupun dia bukan tengok slide kita tu. Jadi bukan tengok kita punya meeting tu. Okay, so masukkan kod 70569 tu. 70569. Masukkan dekat phone. So dekat phone dia akan appear lah class point semua. Ada kod dia kena masukkan. Masukkan nama. Pelajar kena masukkan nama lah. Sebab nama tu akan appear dekat participant yang join nanti. So tekan join. Dan sebenarnya bila pelajar dah tekan join, slide kita tu akan appear dekat paparan handphone pelajar. Slide kita yang kita sedang share tu lah. Okay, yang sedang kita papar. Tadi kita papar dekat kita punya slide ni, kita sedang papar dekat kita punya Microsoft Team meeting. Sedang kelas kan. Dan bila kita aktifkan kelas point ni, kita dah start. Okay, start minta student scan ni. Bila student scan dan bila student tekan untuk join, masukkan nama,
Okey, slide tu akan terpapar pada handphone dia. So dia nampak class point dekat handphone dia. Dan pada masa yang sama dia masih boleh dengar arahan kita lah daripada handphone. Okey. So kita boleh mulakan. Okey, kita dah mulakan ni, kita tutup. So kita mengajar macam biasa. So apabila sampai dekat slide yang ada soalan, kita boleh mulakan quiz tu. Okey, ni kita go to the next slide. Okey, kita masuk ke soalan pertama. So bila dia hanya fokus kepada handphone, pada paparan kelas point pada handphone, dan pada masa yang sama dia dengar arahan kita daripada handphone jugalah kan. Okey, so dah makan ke belum ni terpapar pada handphone pelajar. Okey, dan bila saya tekan je word cloud ni, bermakna saya minta student untuk respon. Okey, saya minta student untuk respon. So bila ramai yang participant, so nanti akan dia akan masuk semua jawapan-jawapan tu lah. Okey, masuk semua jawapan-jawapan tu dekat skrin dan kita boleh sama-sama tengok. Okey, kalau pelajar yang memang join pakai komputer, laptop, dan pada masa yang sama dia join class point ni guna handphone, memang nampak lagi best lah kan, sebab dia boleh tengok dua-dua. Okey, tapi pelajar-pelajar yang hanya guna handphone pun tak ada masalah. Okey. So tekan je word cloud ni, tekan untuk aktifkan, kita tekan. Okey, so saya dah kena isi dekat handphone, dah menunggu jawapan, dah makan ke belum? So saya jawab kat sini belum. Saya add, so belum tu dah masuk. Okey, lepas tu ada pelajar lain pula type. So tadi sebenarnya saya dah set 5 kan, 5 kali. Sebenarnya kita boleh set sekali ke 2 kali. So kalau pelajar ramai, kita set seorang sekali je dah jawab kan. Ni sebab tak ada orang, saya jawab 2-3 kali lah. Okey, tak makan lagi. Okey, baru nak masak. Dia akan masuk. So nanti bila jawapan-jawapan tu masuk, contoh kita tanya soalan berkaitan dengan subjek kita kan. Jawapan yang banyak kali diulang. Maksudnya pelajar pilih jawapan yang sama berulang-ulang kali, dia akan highlightkan yang tu font besar lah. So kita tahulah jawapan ni jawapan yang paling banyak yang student pilih. Macam tu. Jadi kita close submission once dah ready, kita rasa okey dah cukup respon, kita boleh close submission. So kita ajak pelajar join lah. Close submission. So yang bestnya kita boleh insert. Kita boleh insert as slide. Okey, dan kita boleh save for review. So yang ni dah jadi kita punya slide. Tadi soalan kat sini kan, ni soalan. So jawapan yang pelajar dah respon tu dia jadi slide baru, slide tambahan, slide baru dalam kita punya PowerPoint kita ni lah. Okey, dan kita boleh juga kalau kita boleh nak annotate ke apa semua kat sini, kita boleh buat. Okey. Okey, kita go to next question. Okey, yang ni slide drawing. Slide drawing maknanya, okey, katalah soalan ni indeterminate beam. Soalan ni indeterminate beam, saya nak minta pelajar pilih satu, bulatkan redundant dalam diagram ni. Bulatkan redundant dalam diagram ni. So saya tekan slide drawing. Okey, so pada handphone saya ni, okey, saya boleh pilih. Saya boleh terus tandakan. Okey, boleh terus tanda dan boleh terus submit. Bila saya submit, dah masuk kat sini. Okey, nanti kalau ada ramai 30 orang, 25 orang, sudah ada 25 orang punya jawapan. Ada nama pelajar yang submit kat sini. Okey, so saya close submission. Dan saya boleh insert. Kalau 25, dia akan tambah 25 slide. Okey, satu orang satu slide. Dan kita boleh review lah. Kita boleh review dan bila kita pilih pen kat bawah ni, kita pakai pen surface kan. Macam saya pakai surface, saya boleh terus tanda lah. Okey, so yang ni untuk soalan slide drawing. Okey, saya go to next question. Okey, image upload. Image upload ni biasanya macam kita minta student jawab dekat dia punya kertas. Contoh kita nak suruh dia draw diagram, atau kita nak suruh dia kira reaction. Lepas tu kita nak tengok jalan kira dia masa sesi kelas tu. Kita nak tengok betul tak dia kira ni reaction ni kan. So kita minta dia buat, bagi masa lah 2-3 minit, 5 minit. Lepas tu kita suruh dia upload.
So kita just tekan image upload ni. Tekan je image upload. Okey, dah dekat handphone ni akan keluar. Okey, upload an image. Okey, upload an image. So tekan dekat phone lah ni, dekat phone tekan image, click to choose image. Okey, take photo pun boleh. Terus take photo. Take photo. Lepas dah take photo, terus send. Lepas dah send, dia akan masuk. Okey. Dalam proses. Okey. Tapi kena jawab, memang kena jawab dekat phone lah. So macam kalau student pakai handphone, dia kena dengar arahan kita lah daripada handphone. Dan kalau dia pakai laptop tu, dia boleh tengok dua-dua lah. Boleh tengok dua-dua. Okey. So yang ni belum lagi. Okey, kita close dulu submission sekejap Saya cuba sekali lagi. Okey, kita tutup yang ni. Kita tak insert kan? Kita tak insert. Kita nak mulakan balik. Kita tekan sekali lagi image upload. Image upload. Ambil daripada foto library pun boleh. Okey, choose. Confirm. Okey, dah masuk. So, close submission. Insert as slide. Save for review. Okey, ini dia image yang dah masuk Image yang dah masuk. Very clear, very sharp. Okey, image yang dah masuk. Okey. Yang tadi image dah masuk. Okey, yang ni soalan objektif. Bukan soalan short answer. Name two types of determinate beam. Okey, name two types of determinate beam. Kita aktifkan, tekan short answer. Okey, kita type jawapan di handphone lah. Jawapan di handphone. Type your answer in the box below. Dia ada box dia dan yang kita kena ni lah, kena masukkan jawapan. Okey, jawapan tu kita masukkan lah apa dia? Cantilever beam. 1, cantilever beam. Cantilever beam. 2, simply supported beam. Okey, submit. Okey, dah keluar kat situ. Kita close submission. Insert as slide dan save for review. Okey, so dia keluarlah jawapan pelajar kat situ. So dia akan keluar nama pelajar dan jawapan lah. Okey, so ni dah jadi slide baru. Kita go to next question. Ni multiple choice. Okey, so kita mulakan multiple choice ni. Okey, pilih jawapan. Laksa adalah sejenis makanan. Submit. Okay, lepas tu close submission. Okay, insert. Ini sebab saya seorang je kan. Save for review. Okay. So, bila dah habis, so kita boleh berselang-seli dah dengan slide yang tak ada soalan dan slide yang ada soalan. Contoh kalau kita ada 30 slide nak present kan, mungkin soalan kita set pada beberapa slide je kan. So, dia boleh berselang-seli jugalah, berselang-seli. Jadi,
kita boleh review balik lah, boleh review balik jawapan-jawapan pelajar tu. So kalau contoh macam ni kan, macam bila pelajar submit, okay, pelajar submit dia punya apa yang dia calculate, so dia snap picture, dia upload, so memang kita dapat yang sharp macam ni. So kita bolehlah komen kat sini, okay, yang ni betul, yang ni okay, yang ni apa dia, kita boleh terus explain dekat pelajar. Yang ni redundant. Okay. Redundant, displacement. Displacement. Redundant, bukan redundant kat sini silap. Ni redundant. Lepas tu yang ni displacement. So kita boleh terus annotate. Okay, dekat pelajar, dekat screen kita, yang mana pelajar-pelajar semua boleh nampak. Jadi bila pelajar submit, ada maybe ada benda yang kita kena komen, okay, mungkin dia tak faham kat mana-mana, okay, kita boleh nampak on the spot. Itu yang menariknya lah. So boleh tukar pen juga. Silap. Boleh tukar pen, boleh highlight, boleh tulis dan sebagainya. Okay, itu berkenaan dengan 5 quiz tu. Dan okay, ni pen dia, ada highlighter, ada pointer juga. Kita boleh terus present guna guna pointer ni lah. Kemudian yang bestnya, dia ada whiteboard. Bila kita klik whiteboard ni, kita boleh pilih, katalah kita nak pilih blackboard ke, whiteboard ke, ataupun rule paper. So, bila kita klik kan, dia akan tambahkan satu page baru untuk kita lah. So kalau kita nak explain more about, okay, maybe slide yang sebelum ni kan, so kita boleh buat macam ni lah. So kita nak calculate. Okay, macam ni contohnya. So kita boleh okay, macam ni. So yang ni adalah whiteboard lah yang kita boleh pilih. Ada pilihan whiteboard, blackboard dan rule paper macam ni. Okay, so kalau kita nak tengok pemenang, kita boleh tengok ni lah. Yang ni okay, tapi sebab tak ada participant kan, seorang je kan, so kita tak dapat tengok lah. Okay. Okay, ni antara yang lain-lain yang kita boleh juga buat di ClassPoint. Tapi saya sendiri yang 3 yang belakang ni saya pun tak pakai lah. Sebabnya saya lebih kepada nak minta respon pelajar untuk tengok dia punya understanding terhadap topik yang disampaikan pada hari itu. Okay, tu yang saya rasa ClassPoint ni memang satu tool. Nak kata tool pun ya, nak kata apps pun ya juga, nak kata software pun ya juga, sebab kita kena download dulu kan, masuk dalam kita punya komputer. Yang menarik, yang mana kita boleh gunakan untuk kita engage dengan student directly during class. Jadi kat situ ada 2 hala punya communication, dan kita boleh pastikan pelajar-pelajar kita ni dia sebenarnya memang berada di situ, berada di tempat. Maksudnya dia respon, dia tak adalah open tinggal je kan, open je join kelas, lepas tu dia pergi mana-mana kan. So kita boleh pastikan yang tu. Bila dia join kita punya aktiviti, kita pastikan pelajar tu memang ada dekat situ dan sedang ikut kita punya lecture. So inilah dia ClassPoint, yang mana ClassPoint ni kita integrate. Okay, kita boleh integrate ke dalam PowerPoint kita. Kita boleh nampak kat sini. So semua yang respon-respon tadi, dia terus masuk sebagai slide yang baru dalam kita punya PowerPoint, dan kita boleh simpan semua tu as evidence. Okay, yang mana ada participation di antara pelajar dengan kita during kelas online kita. Okay, so begitu perkongsian saya berkenaan dengan ClassPoint. Okay, InsyaAllah nanti saya akan buat lagi perkongsian, maybe untuk contoh-contoh yang lain. Okay, ataupun lepas ni mungkin saya nak buat perkongsian yang ada participant, supaya kita boleh tengok variety. Bila ada participant yang join, kita akan nampak lah
macam menariknya kelas point ni. Okey, so semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam sesi perkongsian yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.